Okey, semua dah tanda attendance? Hmm. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to everyone. How are you doing today? Semua okay? Kalau okay, tunjuk gambar kamera sekejap. Tunjuk thumbs up. Tahu okay, 1, 2, 3, 2 orang okay. RGB headphone. Aduh. Okay, so maybe some of you already received email from JPA regarding the issue of returning to UMP. So, siapa yang dah dapat email tu, saya pun sebenarnya Azhar, Syafakallah, semoga diberikan kesihatan. Siapa tadi? Faris kurang sihat ni, sihat demam biasa ke apa ni? Kalau kurang sihat yang berkaitan dengan COVID, pastikan dapatkan rawatan di pusat kesihatan ataupun klinik kesihatan yang berhampiran. Okay, so regarding issue on returning back to UMP, mungkin ada yang dah dapat email. So harap dapat ambil maklum lah tentang bila tarikh yang kena balik. Saya sendiri pun saya tak tahu, saya tak dapat detail lagi. Ada yang tanya JPA dan JPA beritahu suruh tanya PA. Mungkin yang itu saya rasa pelik sikit. Sebab sepatutnya PA pun tak diberi maklum apa-apa lagi sekarang. Tapi tak apa. Saya akan tengok balik. By default, berkenaan dengan balik ke UMP, pengurusan akan inform pelajar secara direct lah. Jadi tak ada masalah, patutnya semua dah semua student dah tahulah. Tapi siapa yang nama dia siapa yang tak dapat makluman lagi tu, mungkin nama tak tersenarai ataupun ada kemungkinan terlepas pandang lah. Okay. So make sure inform balik PA supaya PA ataupun boleh inform pada ketua program dan diambil tindakan yang selanjutnya. Okay. So today is our second lab. Last week we had done the first lab, and basically I had encountered some kind of challenges yang kita perlu atasi ataupun kita perlu adapt untuk memastikan session lab ni lebih lancar. Okay, so apa yang saya nak buat hari ni adalah saya akan sediakan satu Padlet. Okay, awak boleh tengok link dekat chat ataupun link dekat WhatsApp juga saya akan bagi. So, Padlet ni saya akan gunakan ataupun kita akan gunakan sama-sama untuk awak katakan awak ada sebarang masalah ataupun error bila type coding. Okay. Awak boleh tulis nama macam contoh yang saya telah buat ni sekarang ni, awak boleh tengok dekat skrin.
Nama, ID, lepas tu problem. Katakan awak ada problem yang pertama, awak ada problem untuk task 1 ataupun task 2. So awak screenshot problem awak. Okay. Untuk saya, kemudian boleh tanya di Google Meet. Boleh tanya di Google Meet. Contohnya kalau nak screenshot, awak boleh gunakan shortcut key, window button, Shift S. Window button, Shift S. Ataupun awak boleh cari apps snip and clipping tool. Contoh contoh. Okay, pastikan awak snapshot tu berserta dengan error di bahagian bawah tu lah. So, kalau dalam kes saya ni saya tak run lagi. So contohnya saya ada masalah ni, saya screenshot. Copy. Boleh klik dekat sini. Okay, file. Oh, dia tak boleh terus, awak kena save dulu lah. Dalam kes ni, saya save dulu. Okay, save di mana-mana yang mudah awak cari. Contohnya di desktop sahaja ataupun di dalam picture. Okay. Okay, kemudian di sini awak boleh upload big file. Boleh cari di mana letak tadi, Padlet 1. Okay. So bila semua orang letak di sini, saya boleh catch up lah apa yang awak, masalah yang awak hadapi. Okay, contohnya sekarang ni kan, okay, awak punya command macam ni, tengok gambar. Okay, ni masalah awak. Mungkin kat bawah ni ada error, dia tunjuk beritahu, saya boleh explain lah. Okay, so make sure sebelum awak tanya soalan, awak upload dulu awak punya problem dekat sini, kemudian baru tanya. So kita tak spend banyak masa lah untuk tunggu nanti nak tukar screen, tunggu awak share screen dulu semua kan. Okay. So ini contoh saya buat lah problem with task tu. Okay. So hopefully semua orang clear, boleh access Padlet ni. Okay. Boleh standby tulis nama dengan ID masing-masing dulu, tak ada masalah. Okay. So hari ini kita akan sambung dengan second lecture atau second lab. Okay, semalam saya dah upload satu video berkenaan dengan variable printf dan scanf. Okay, mungkin ada yang dah sempat tengok, mungkin ada yang tak dan nak tengok sebab internet tak kuat, tengok lecture note sahaja, tak apa. Basically apa yang kita akan buat pada lab hari ini adalah kita akan praktikkan apa yang telah kita pelajari dalam lecture semalam. Okey, saya ada cerita. Okey, so sekarang saya harap semua orang bersedia dengan cidai masing-masing, compiler masing-masing. Okey, aktif. Okey, dan juga bersedia dengan satu folder yang sesuai. Atau dalam kes saya gunakan, okey, saya ada folder, saya akan buat satu folder namakan lab work. Okay. Satu benda lagi saya perasan minggu lepas ada yang masih kurang faham lagi tentang macam mana nak save file. Okay, saya akan tunjukkan secara live sekarang ni sekali lagi. Okay, sekarang saya dah ada satu folder nama lab 2. Okay, katakan sekarang ni saya buka satu file baru, new file. Okay, dan file ni saya tulis sikit lah. Saya tulis sikit coding.
Ini coding untuk file yang saya dah buat. File ni tak bernama lagi. Okey, maaf saya punya bahasa Jepun. Saya tak dapat nak tukar lain punya bahasa dia. Okey, kalau dekat awak punya CDS sepatutnya dia akan jadi new file ataupun new no name, file with no name. Okey. So apa yang awak akan buat sekarang ada gambar star. Gambar star ni maksudnya awak tak save lagi. So sekarang kita nak save ni dalam folder lab 2. So apa yang perlu kita buat adalah kita pergi ke file, kita pergi ke save as, nama yang scatter hozong, okey. Save as, yang atas ni save, ni save as, control shift s ataupun boleh guna shortcut lah. Control shift s, tak ada masalah, mana-mana sahaja. Kemudian kita cari folder kita. Okey, mungkin ada yang akan dibawa ke satu address yang pelik macam contohnya dalam C. Kebiasaannya awak semua akan dibawa ke dalam folder ni lah, folder CHIE. Folder dalam ni mana tak folder dia. Okey, tapi awak save lah dalam folder yang awak dah buat tadi. Dalam kes saya letak dalam folder ni terdapat dalam saya punya Google Drive. Okey, saya mencadangkan ataupun saya recommend untuk semua orang menggunakan Google Drive. Okey, Google Drive dan install Google Drive file stream di dalam laptop masing-masing. Bagi yang ada laptop lah. Bagi yang ada phone, biasanya dia akan awak boleh link terus kepada apps Google Drive. Okey, save dalam Google Drive file stream. Dalam contoh saya letak dalam ni teaching. Ni jauh sikit saya punya file. Okay, lab 2 lab 2. Okay. So dekat sini apa yang awak perlu buat adalah awak perlu namakan task ni sebagai awak perlu namakan file program ini menggunakan nama yang telah saya tetapkan dalam nota, dalam lab note. Okay, mungkin saya bagi nama dia task 1, task 2, task 3 ataupun mungkin exercise 1, exercise 2. Okay, so guna nama yang telah ditetapkan. Dalam contoh ni saya gunakan nama testing testing, dan jangan lupa .c. Jangan lupa .c. Ini yang paling penting. Saya tak buka cursor. Okey. Jangan lupa .c. .c ni paling penting Apa tak buat hukum dia. Hukum dia berdosa. Berdosa tak adalah berdosa. Maksudnya awak akan salah lah. Ni .c di sini penting .c. Nampak tak? Harap nampak lah. Saya tak boleh nak besarkan yang ni. Okey, save. Dan kemudian klik save. Okey, bila awak klik save, nama tu akan terus update dekat tab dekat atas ni. 2 testing.c. So tab yang pertama tadi sebenarnya awak tak guna pun. So kita boleh close. So tinggalkan satu tab sahaja. Nah, close ni yang kertas yang tadi pangkah ni. So ini adalah program awak. So bila kita ada satu lagi task yang baru, okey, bila saya minta awak buat satu lagi task yang baru, so basically apa yang awak perlu buat adalah awak ulang step yang sama. Okey, awak buka new file ataupun awak boleh klik gambar kertas ni. Okey, buka new file. Dan basically setiap coding kita akan mempunyai benda yang sama, iaitu kita akan ada header, kita akan ada main function, dan last sekali kita akan ada apa? Return 0 Return 0. So basically 2 ataupun 3 benda ni adalah benda yang sama. Jadi apa yang awak perlu buat adalah awak perlu just copy. Okey, awak select tadi Ctrl C ataupun awak Ctrl A, Ctrl C. Kemudian awak pergi ke file yang baru dan Ctrl V. So apa yang perlu awak ubah di sini hanyalah bahagian di dalam int main, yang di dalam ni saja. Okey. Selebihnya sama. Kat atas ni komen. Okey, komen ni awak bolehlah ubah. Ini adalah kita guna bahasa Inggeris This is the task2 file, task2.c file. The task is to contohnya apa? Is to create
calculator. Itu komen. Jadi kalau ada warna hijau, kita boleh buat double slash. Okay, double front slash ni dia akan jadi komen. Dan awak boleh letak nama awak, Hilmi contohnya, dan nombor ID. Okay. So kita tahulah file ni adalah file awak punya file lah sebab ada nama awak. Okay. So ini adalah benda yang wajib adalah pada setiap program. Komen. So komen ni awak boleh guna dua cara. Satu awak boleh guna slash slash, front slash. Ataupun satu lagi awak boleh guna tanda darab slash. Tutup dengan salah yang ni. Tanda darab ni susah. Guna slash slash sajalah. Okay, so basically apa yang perlu ada dekat komen di bahagian atas adalah nama dan nombor ID. Kemudian sedikit berkenaan dengan apa kod itu digunakan untuk. Okay, what is the purpose of the mentioned file, the C file. Okay, so selepas tu kita akan ada header yang tadi kita copy paste saja. Okay, senang, kita copy paste je, benda yang sama walaupun nak ulang balik, kita copy paste. INT main pun kita copy paste je, return 0 dan close bracket. Okay, benda ni pun kita copy paste sahaja. So next apa yang perlu kita buat? Kita kena save nama dia save, jangan lupa save, Ctrl Shift S. Save S. Dan kali ni nama dia adalah task2.c. Jangan lupa .c. Kalau awak tak ada .c file, dia akan save sebagai extension txt, text. Dan bila awak nak submit dekat Kalam, Kalam tak akan terima sebab saya dah setting Kalam tu untuk hanya terima .c file. .txt ke, .doc ke, dokumen, .powerpoint, ppt, semua tak boleh diterima. Okay? PDF ke pun tak boleh. So semua hanya .c. So save. Dan sekarang ni kalau awak tengok dalam folder awak, awak akan ada dua file lah. Satu testing, satu lagi task2. Kedua-duanya adalah type C file. Okay, ini yang paling penting. Okay, so saya harap clear untuk bahagian ni. Sekejap saya tengok sikit Padlet, mana tahu ada yang dah upload problem. Okay, kalau tak ada problem tak apa. Baguslah tak ada problem Saya kena refresh. Okay, bagus. Okay, so kita akan teruskan. Okay, so saya harap semua orang ready dengan CDM masing-masing. Okay, so hari ni kita akan praktis menggunakan beberapa jenis variable yang berbeza jenisnya. Okay, variable data type. So as I have explained in the lecture, we have like 4 main variables: integer, char, float, and double. And basically we are going to use from these 4, we are going to use only 3 of them, which is the integer, the float, and the char data type. And then we are going to practice using scanf. Okay, kita tak nak sekadar printf, kita display, kita nak juga scanf, kita nak ambil, kita nak receive input from the user. Dalam kes ni, dalam user tu adalah awak sendirilah. Okay, so variables practice. So first thing first, okay, make a new file menggunakan CDE. Okay, open CDE, make a new file. Okay. Okay, make a new file. Then what I want you to do is to save this file as practice1. File save as practice1. Okay, rapat ke jarak ke tak ada masalah Saya suka rapat sebab saya malas nak tekan spacebar. Practice1.c, save. Okay, dan awak boleh copy benda yang penting dulu. The task is to show age. Okay, so apa kod yang awak perlu tulis untuk practice1.c adalah untuk awak salin balik
coding yang ada di sini. Okay, salin balik daripada header. Okay, of course awak punya program kena bermula dengan comment. Macam saya cakap tadi, comment tu ada nama dan ada student ID awak. Okay, kemudian header. Okay, header seperti yang saya tunjuk di sini, header, the main function, and then you have here the int equal to 18 semicolon, printf I am %d years old, backslash n, comma age, return 0. So saya nak awak untuk salin coding ni, dan selepas awak siap, awak boleh run, awak boleh cuba run program ni dan tengok adakah awak akan dapat output seperti di bawah ini, I am 18 years old. Okay, bagi siapa yang mungkin video ni tak jelas, boleh buka lab notes dalam kalam juga, sama je dia punya ni. Okay, saya akan buat sama-sama. So by default bila saya habis type, semua orang pun habis type lah Sekejap saya. Ya. Nampak tak coding ni? Nampak. Nampak Okay, saya akan buat sama-sama. So jangan lupa untuk save file tu selepas siap programming. Sentiasa biasakan diri untuk tekan Ctrl S. Okay, Ctrl S. Sebab kita tak tahu bila masa komputer kita akan shutdown ke, software tu akan tershutdown ke. Okay, saya dah selesai. Awak sepatutnya akan dapat seperti ini. Anak kecil pula. Awak akan dapat okey, tak boleh ubah saiz lah. Okey, saya rasa semua orang dah dapat dah output yang sama. Ini program dia. Okay, this is a practice 1.c file. The task is to show age. Ilmi 01855. This is my name and my ID. And then here we have the header, hashtag include. And then we have the main function. And then here we have the declaration of the variable. Okay, macam saya explain dalam lecture, bila kita nak gunakan sesuatu variable, kita perlu ada pengisytiharan. Kita nak gunakan variable tersebut dan kita kena isytiharkan nama dan juga jenis variable tersebut. Dan dalam kes ni, kita bukan sekadar isytiharkan nama dan jenis, kita juga mengisytiharkan ataupun kita juga memberikan nilai awal kepada variable age tersebut. The initial value for age variable is now 18. Okay, nilai permulaan dia adalah 18. Dan nilai ini sebenarnya boleh berubah sepanjang masa program kita berjalan lah. Okay, printf I am %d years old. Okay, and then backslash n. Saya punya backslash dia keluar simbol yen so awak tukar gunakan backslash lah. And then what we have here is the saya tunjuk yang dalam ni lah lebih besar. Tak semua orang dapat sama. So what we have here is %d which represent
Okey, apa yang saya ada di sini adalah persen %d. Okey, dalam kes ni persen %d ni adalah format specifier. Kalau awak masih ingat lagi, saya buka sekali lecture note. Awak boleh buka lecture note semalam boleh tengok table of format specifier. So what we have here is a variable named age, okay, dan dia adalah jenis int. So format specifier untuk int adalah %d, %d. And %d ni akan diganti nilai dia dengan argument yang kita letak di sini iaitu age. Okay, kalau tadi kita dah bayangkan kita ada satu variables nama dia age, dia adalah jenis int, dan di dalam age ni kita masukkan 18. Okay, kita masukkan 18 So what happened here is that we are calling this variable age. Okay, age main sini sekejap, nak guna nilai dia. Okay, dia pun datang, dia bagi nilai dia 18. Okay, nilai aku sekarang 18. So komputer akan ambil 18 tadi dan dia akan printf. Printf ni adalah display. So dia akan display I am 18 years old. Okay, so now what happen if you change this 18 to different value? Katakan awak tukar kepada 20. Apa akan jadi kepada output tersebut? Boleh siapa-siapa tunjukkan jawapan? Apa akan jadi? Boleh reply dekat chat. I am 20 years old. Ya, betul. So nilai dia akan berubah. Bila awak tukar nilai 20, nilai dia bukan lagi 18 sekarang. Sekarang nilai dia akan jadi 20. Dia akan jadi 20. Okey, satu lagi. Apa jadi kalau awak tak memberikan sebarang nilai? Dalam kes ni awak padam. Okey, awak padam sama dengan 8 tersebut. Sama dengan 8 ni awak padam. Sama dengan 18 ni awak padam. Hanya ada inth sahaja. Apa jadi? Syntax error. Korang dapat yang sama? I am 0 years old. Dia akan keluar I am 0 years old. I am 0 years old. Maksudnya apa? Maksudnya komputer detect kekosongan value di sini adalah sama dengan nilai dia dengan kosong. Okay, di sini sebenarnya adalah kosong. So dia akan detect I am 0 years old. Okay, kita buat eksperimen lagi. Apa jadi kalau kita tukar ataupun kita berikan nilai age ni, kita jadikan nilai dia 18.5. Agak-agak apa akan jadi? Kita jadikan dia 18.5. Kita gunakan perpuluhan. Tetap ID I am 8 years old. Tetap 18. Dia akan tunjukkan Tetap ID 18 18. Dia akan tunjukkan 18. Sebab apa? Sebab bila kita dah declare age ni sebagai int, declare dia sebagai int, so bila mana kita berikan dia nilai 18.5, okay, kita nak masukkan 18.5 ke dalam ni, tapi sebenarnya apa yang terjadi adalah storage ni hanya mampu handle sampai 18 sahaja. Perpuluhan 5 tu dia tak boleh handle, so dia akan tapis lah, dia akan letak kat luar. Dia akan tapis lah, dia akan tinggal 18 sahaja. Dan bila kita print, kita gunakan printf dan kita panggil variable age ni, dia akan jadi I am 18 years old. Okey, sekarang kita hanya ada satu variable Kita hanya ada satu variable. Mudah, harap semua orang faham. Saya tengok dekat Padlet pun tak ada lagi yang cakap ada masalah. Tak tahu problem mana satu. Okey, ada satu. Include ni siapa ni? Siapa ni tanya soalan ni? Saya tak tahu siapa. Tak tahu problem mana satu. Return 0 semicolon inth hashtag include. Okey, awak tak ada bracket awak tak ada bracket. Awak tak ada ni int main ni, lepas header tu awak tak tulis int main
open bracket, close bracket. Awak tak ada. Ni siapa yang tanya soalan ni? Yang tanya soalan ni tanya soalan ni. Okey, kalau kita tengok pada kawan awak punya ni, okey, masalah dia adalah di mana? Dia tak letak int main open bracket, close bracket. Dia tertinggal So hanya perlu tambah sahaja int main. Okey, kembali semula ke lab kita. Boleh tu? Okey, next. Saya nak awak buat satu lagi file. Satu lagi file. Bila saya kata satu lagi file tu, apa yang awak perlu buat hanyalah klik new file. Okey, file. Dan saya nak awak save as practice2. Practice2.c. .c jangan lupa. Practice2.c. Save. Dan seperti biasa, benda ni hampir sama je. So kita boleh copy daripada practice1 tadi. Copy dalam ni. Practice2. Dan apa yang kita perlu buat hanyalah kita ubah yang di dalam bahagian ni saja. Okay. Antara int main ke return 0. Okey, sekarang ni untuk practice 2, saya nak awak masukkan coding ni ke dalam main function di sini. Daripada inth sampai ke return 0. Okey, dan selepas awak selesai menaip semua coding ni, cuba run coding tersebut dan perhatikan kepada output yang awak dapat. Jadi saya berikan masa dalam sekitar 5 minit, boleh 5 minit untuk menaip. Boleh. Boleh dia sama je macam tadi. Tadi ada inth sama dengan 18 dan dia ada printf I am %years old. Okay, so yang practice 2 ni awak hanya perlu tambah lagi 2 variable. Okay, nama dia float height dan satu lagi char money. Dan awak tambah lagi 2 printf. I am in meters, I love money. I love dollar. Okay, saya akan type sama-sama. Okay, supaya saya boleh budget berapa lama masa sebenarnya yang awak perlukan untuk menaip. Ada yang lebih laju, mungkin ada yang lebih perlahan sikit daripada saya. Tak apa. So untuk variable height awak bolehlah gunakan tinggi sebenar awak dalam meter dalam meter. Okay, dah siap? Okey, sepatutnya awak akan dapat output seperti ini. Okey, awak akan dapat output seperti ini I am, bila awak klik run, awak akan dapat output I am 18 years old ataupun ikut umur awak semasa lah. Saya lupa pula, saya pun betul tukar umur lah. Okay. I am 1.720000 ada 6 titik puluhan in meters and I love this symbol, this
US dollar symbol. Okay, so ini program yang saya dah type. Saya dapat, jadi saya run, dia akan keluar I am 22 years old, I am 1.7200 in meters, I have no money. Okay, I have no money. Okay, awak boleh ubah sebenarnya ni kode ni yang dalam printf tu sebenarnya awak boleh ubah apa-apa ayat sekalipun. Awak nak guna bahasa Melayu ke, nak guna bahasa Cina, bahasa Jawa ke, tak ada masalah. Okay. Yang penting awak boleh keluarkan output tersebut, dan apa yang kita nak buat sekarang sebenarnya adalah kita nak memerhatikan kepada output yang kita dapat. Output yang kita dapat sekarang. Okay, sekarang kita ada 3 variable. Okay. Jadi setiap variable punya nilai yang tersendiri. Okay, kita boleh bayangkan setiap variable ni seperti 3 bekas yang berbeza. Kita ada bekas yang pertama. Bekas yang pertama macam tadi, age. Kemudian kita ada bekas yang kedua, nama dia height. And the third container, the name is money. And initially, in the beginning of our program, we declare, siapa yang dah upload problem tadi, kalau nak biar kat situ terus tak apa, tak payah delete, tak apa. So age ni kita berikan nilai dia dalam tu 18, atau kita isi dengan nilai 18. Height kita masukkan 1.72, money kita masukkan simbol duit. Okey, perhatikan di sini, untuk karakter kita kena tulis dalam quotation, dalam quote, single quote. So ini adalah format supaya komputer faham bahawa ini adalah satu karakter. Okay, nampak char money ada simbol single quote. Kemudian apa yang kita teruskan? Kita ada printf, 3 printf yang berbeza. Of course boleh juga guna satu printf. I am %d years old, I am %f in meter, I love %c. So apa yang kita ada di sini, %d merujuk kepada age. Okay, merujuk kepada age. Yang mana nilai age tadi adalah 18. %f, okay, kita gunakan format specifier yang berbeza sebab dia adalah jenis float. Okay. Ingat int %d, float %f. Okay. Integer %d, float %f. %d hanya untuk nombor genap, %f untuk decimal number. Okay. Number with decimal places. Dan kita gunakan height. Okay. Apa yang berlaku di sini sebenarnya adalah komputer sedang memanggil variable tersebut, age. Okay, variable age mana? Ni ada variable age. Apa jadi kalau kita panggil ataupun kita tersalah type? Kita gunakan nama kat sini, kita tulis ages. Kita tertambah satu S dekat ujung. Apa akan jadi? Boleh siapa try? Error. Dia akan keluar error Sebab apa error? Sebab variable yang bernama ages tak pernah diisytiharkan di bahagian awal kita punya coding. Di bahagian awal main function kita. Okey, yang ada hanyalah variable bernama age, height dan money. Jadi setiap kali kita panggil nama tersebut, pastikan kita menggunakan nama yang sama seperti mana yang kita dah declare di bahagian atas. Okey. Sama lah macam manusia, kita dah isytihar nama dekat Jabatan Pendaftaran Negara, kita dah bagi nama, contohnya dah bagi nama anak Ali contohnya kan. Tapi kemudian bila kita register sekolah ke, register universiti, kita letak nama lain pula, letak nama Abu. Jadi nama Abu tu tak wujud. Yang ada hanyalah Ali. Doktor lepas tu nak save sebagai apa? Save sebagai practice2.c. Okay, untuk file ni tadi saya minta awak save sebagai practice S lah, practice2.c. Okay, gunakan nama ni practice2.c. Okay, so saya harap semua orang dapat yang sama, output yang sama. Ya, ada error.
Dapat. Dapat Okay, awak boleh main-main dekat sini. Awak boleh tukar nilai 1.72 ni, awak boleh ubah. Awak boleh masukkan 2 ataupun awak nak cuba, awak nak letak, awak tak nak letak 1.72, awak nak letak kat sini, awak nak letak karakter. Boleh cuba. Okay, awak akan dapat error yang lain. Kat sini contohnya awak tak nak letak 1.72, awak nak letak karakter tanda soal. Okay. Awak boleh cuba. Okay, tak ada masalah. Dan tengok apa output yang awak akan dapat. Okey, saya akan teruskan. Okey, seterusnya kita akan buat sedikit ulang kaji regarding arithmetic operators. So this is basically simple mathematics. I think everyone already learned mathematics before in your secondary school. So in C programming, in the standard input and output library, we can use a simple arithmetic operation. Okay, kita boleh buat arithmetic operation yang simple. Maksudnya yang simple ni hanyalah tambah. Okay, dalam ni kita ada tambah, kita ada tolak, darab, bahagi, baki. Okay, baki. Tambah-tambah ini adalah peningkatan. Okay, increment. Tolak-tolak ni adalah decrement, pengurangan. Okay, kita akan tengok satu-satu. Tambah mudah Tambah operator ni gunanya untuk tambah dua nilai. Okay. Contohnya kita ada nilai A 10 dan B 20. Okay. Bayangkan dia seperti variable. Variable A nilai dia 10. Variable B nilai dia 20. Okay. Dan kita nak tambahkan A tambah B. So kita akan dapat nilai dia adalah 30. Mudah Tolak A tolak B 10. Senang. Multiply A times B 200. Itu 100. So multiply ni menggunakan simbol asterisk dekat nombor 8. Dekat nombor 8 tekan shift 8. And then we have division. Divide numerator by the denominator, ataupun dalam bahasa matematik lain dia pecahan lah, dalam bentuk pecahan So kita gunakan simbol front slash, simbol atau slash bahagi. So B bahagi A kita akan dapat 2. Okay, 2. And then we have this one, modulus operator and remainder of after an integer division. So kita gunakan simbol percentage dekat nombor 5, shift 5. So kita akan dapat simbol percentage. Okay, bila B percentage ataupun kita panggil B modulus A, B modulus A, kita akan dapat kosong. Sebab apa kosong? Sebab 20 bahagi 10 dapat 2, baki dia adalah kosong. Tapi kalau contohnya 9 modulus 6. Contoh 9 modulus 6. Modulus 6. Berapa dia punya jawapan? Jawapan dia adalah 3. Baki dia 3. Lagi contoh lain, 5 modulus 2. Baki dia adalah 1. Okay, dan seterusnya. Okey, kemudian kita ada tambah-tambah. Tambah-tambah ini adalah increment operator, increase the integer value by 1. Okay, by 1. Kalau tambah-tambah sahaja, by 1. Ditambah 1, 1, 1, 1. Kalau tolak-tolak, decrease also by 1. Contoh A plus plus is equal to 11. Okay, maksudnya 10 tambah-tambah. Ini juga bermaksud A tambah 1 dengan 11. Okay. Yang ini pula bermaksud A tolak 1 sama dengan 9. Okey, mudah arithmetic operator. Okey, kita akan buat satu lagi practice. Okey, kita banyak practice dulu hari ni. So macam biasa, okay, open Cide, kemudian create new file. Okey, so sekarang ni awak dah ada practice 1, practice 2. Obviously selepas practice 2 kita akan namakan ini sebagai practice 3. Okey,
saya suka untuk namakan dulu file tu practice3.c, dan kemudian awak hanya perlu copy yang dah ada sebelum ni. Okey, dan awak tukar sikit practice3 plus is2 dot. Okey, dan awak boleh buang sahaja yang di dalam di bahagian tengah ni. Okey, yang lain semua sama. Yang lain semua sama. Hashtag include stdio, int main, open bracket, close bracket, curly bracket, return 0, semicolon, close bracket. So, apa yang saya nak awak buat untuk practice 3 ni adalah untuk awak salin balik coding daripada inta sama dengan 5, addition sampai ke return 0. Boleh? So, saya bagi masa 5 minit. Doktor. Ya. Ada orang dia dah upload kat Okay, problem dekat umur ni, dekat Padlet ni. Masalah dia dekat mana ni? Okay, kita tengok sikit. Doktor. Tak apa, boleh dah. Boleh dah Boleh dah, boleh. Oh, awak tertinggal curly bracket ni. Okay, awak tertinggal curly bracket. Saya boleh counting. Awak tinggal, okay. So, 5 minit untuk cuba salin balik inta sampai ke return 0. Saya akan tulis juga sama-sama. Okay. practice 3 kan? Practice 3. Namakan dia sebagai practice 3. So, this one make as a new file practice3.c. Okay, antara sebab saya suka untuk copy paste sahaja bahagian yang daripada hashtag include sampai ke return 0. Salah satu sebab dia adalah sebab kita nak elakkan mistake. Macam tadi tu lah, tertinggal bracket, tinggal semicolon dan sebagainya. Okay, dah siap? So, kalau awak perhatikan, dulu lagi. Kalau awak perhatikan, bila awak tulis addition, okay, bila awak tulis di line yang seterusnya, di line yang ketiga ni, printf persen D tambah persen D tambah persen D, koma A, koma B, koma addition. Okey, CDE ataupun compiler ni dia akan sedia membantu awak untuk memilih variable yang sudah di-declare di bahagian awal coding awak tersebut. Contohnya A, comma B, tak ada masalah sebab dia adalah variable yang ada satu huruf saja nama dia. Tapi untuk variable yang nama dia lebih panjang, bila awak type A, D, B, alamak dia keluar dekat window satu lagi tak. Okey, dia akan keluar satu drop down nama menyenaraikan semua variable yang mempunyai nama ADD. Dalam kes ni saya type ADD saja dan saya boleh tekan enter. Dan dia akan terus pilih variable yang telah kita isytiharkan di bahagian awal tadi, addition. Okey, maksudnya compiler ni dia memudahkan kerja kita lah. Dia akan menyenaraikan semua variable yang kita ada. So kita tak akan tersilap pilih. Contohnya kita tersilap type nama addition ni kita panggil addition. Tak cukup B. Dan bila kita tak cukup B, bila kita run, obviously dia akan keluar error. Okay, error syntax error. Sebab apa? Dia beritahu error variable
addition is not defined. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu menggunakan nama yang betul. Okay. Boleh besarkan skrin je, tak nampak. Skrin yang saya punya ke yang slide? Slide ni boleh. Yang saya punya, sekejap. Saya punya ni kalau nak besarkan, saya kena besarkan dekat OBS. Sama je macam dalam ni. Nampak ke? Return 0. Semua sama je, macam ni. Cuma saya punya ni backslash n dia simbol Japanesian. Itu je beza. Okey. Kita balik. Okey. Okey. So sepatutnya semua orang akan dapat 5 tambah 7 sama dengan 12. Okey, konsep dia sama je macam tadi. Cuma apa yang berbeza di sini adalah kita ada 3 variable dan ketiga-tiga variable ni adalah jenis int, jenis integer. Jadi ketika kita declare variable tersebut, kita boleh declare di satu line yang sama. Okay, kita just letak int, a sama dengan 5, koma. Okey, jadi kita asingkan variable tersebut menggunakan koma. B sama dengan 7, koma, addition. So kita ada 3 variable, A, B dan addition. Okey, cumanya pada line yang ini, line yang pertama ni, okey, nilai yang ada, okay, kita boleh bayangkan hanya A dan B sahaja yang ada nilai 7. Tapi variable yang ketiga iaitu addition masih kosong lagi nilai dia. Okey, tak ada nilai lagi. Okey, dan bila kita pergi ke line yang seterusnya, addition sama dengan A tambah B. Jadi kita telah mengarahkan komputer untuk melakukan arithmetic operation yang mana kita memberikan nilai ataupun kita mendefinekan, mendefinisikan addition ini, nilai dia adalah A tambah B. Jadi apa yang komputer akan buat adalah komputer akan ambil nilai A 5 dan ambil nilai B 7 dan dia akan tambahkan kedua-duanya dan dimasukkan ke dalam addition iaitu 12. Okey. Jadi bila kita tukar nilai A dan nilai B, contohnya nilai A ni ditukar jadi 8. Okey, jadi kat sini pun akan bertukarlah. Dia akan jadi 15. Jadi 15 dan seterusnya. Okey, dan seterusnya printf. Okey, kita menggunakan 3 multiple variable. Kita menggunakan variable A, B dan addition dalam satu line yang sama, dalam satu printf yang sama. %d. Okay, so this is only for display purpose. So %d yang pertama merujuk kepada A, variable A iaitu 5. %d yang kedua merujuk kepada B yang mana nilai dia adalah 7. Dan %d yang ketiga merujuk kepada addition yang mana nilai dia komputer dah tahu 12. Okey. Apa jadi kalau addition ni kita letak
selepas printf. Kita bawa ke bawah. Okay, contoh saya tunjuk dalam saya punya coding ni. Addition A sama dengan addition sama dengan A tambah B. Saya letak selepas printf. Agak-agak apa akan jadi? Apa tahu jawapan dia? Sama dengan kosong. Sama dengan kosong Kita tengok. Betul, 5 tambah 7 sama dengan kosong. Sebab apa sama dengan kosong agak-agak? Sebab apa addition nilai dia adalah sama dengan kosong? Bukankah tadi kita dah beritahu 5 tambah 7 sama dengan 12? Sebab kita tak letak Ya, sebab kita dalam C programming, susunan ataupun order adalah sangat penting. Okey, bagaimana kita susun flow kita punya program akan mempengaruhi nilai ataupun result yang kita dapat. Dalam kes ni, komputer membaca line pertama, line kedua. Okey, komputer tahu nilai A 5, nilai B 7 dan nilai addition sama kosong. Itu adalah the current knowledge of the computer lah regarding our program. Okay. Sekarang ni komputer tahu 5, 7, addition ni kosong. Kemudian dia disuruh untuk display printf %d nilai A, %d yang kedua nilai B 5, 7 dan %d yang ketiga nilai addition, yang mana nilai addition ketika itu adalah kosong. Selepas tu baru kita letak addition sama dengan A tambah B. Lepas tu baru komputer tahu A tambah B ni sama dengan 12. 5 tambah 7 sama dengan 12. So, susunan ni adalah sangat penting. So, kita kena letak sebelum ataupun selepas, bergantung macam mana kita nak display kita punya program. Okay, susunan ni sangat penting. Sebab tu tadi, benda yang sama juga, kita kena declare variable A, B dan addition ni sebelum kita panggil dia. Okay. Sama juga problem dia kalau kita declaration ni kita letak selepas printf. Ini pun sama juga masalah dia. Komputer akan tahu addition sama dengan A tambah B, tapi addition ni tak pernah declare mana-mana. So awal-awal lagi komputer akan pening. Addition ni benda apa? Variable ke, function ke, ataupun comment ke, so dia akan error. So kita kena letak declaration sebelum kita menggunakan ataupun kita memanggil variable tersebut di mana-mana bahagian dalam program kita. Okay, harap semua orang dapat output yang sama. Practice 5 tambah 7 sama dengan 12. Dan saya akan teruskan. Tengok skip alert. Ada error, dapat syntax error saya tengok sekejap. INTA sama 5, B7, addition. Okey, awak tertinggal semicolon selepas addition sama dengan A tambah B. Semicolon ni tertinggal Akmal Adnan. A tambah B semicolon. Awak tertinggal tu. Dia ada beritahu kat situ kat bawah tu, maybe missing semicolon in the previous statement. Okey, tak apa. Semicolon ni biasa memang semua orang senang tertinggal lah. Semicolon, koma, pastikan awak tertinggal tak apa, tapi pastikan awak boleh jumpa dekat mana semicolon yang tertinggal tu. Biasanya dekat komen bahagian bawah tu dia akan tulis maybe missing dalam quotation open quote semicolon in the previous statement. So dia akan warnakan warna kuning. Maksudnya line sebelum warna kuning tu yang tertinggal semicolon. Okey, kita pergi lebih lanjut. Okey. Okey, sekarang kita dah start dengan task. Okey, dah start dengan task. So apa yang awak perlu buat sekarang adalah awak open new file macam biasa. Open new file. Okey, dan awak boleh save as. Okey, save as task1.c. Okey, dan lepas awak save, awak boleh copy practice tree tadi.
paste balik dalam task1.c. Okay, dan boleh betulkan sikit lah kat atas tu, this is the task1.c, the task is to ... Okay. Okay, untuk task 1, apa yang awak perlu buat adalah awak perlu hasilkan output seperti ini. Kalau tadi dalam practice 3 awak dah berjaya hasilkan 5 tambah 7 sama dengan 12. Sekarang ni untuk task 1, okay, untuk task 1, saya tulis sikit nama file di sini. Jawapan. Untuk task 1.c, awak perlu keluarkan lagi 2 output, 5 tolak 7 sama dengan negatif 2 dan 5 kali 7 sama dengan 35. Okay. Jadi yang dia buat sekali kena tambah 7 kan? Ya, Kena buat sekali kena tambah 7. ya, sekali-sekali. So dalam coding yang sama, apa coding yang sama maksudnya dalam coding task1.c, coding dia hampir sama dengan practice 3. Okey, cuma dalam task1.c ni awak perlu, kalau tengok kat atas ni, ada A, B, addition, subtraction dan multiplication. So awak ada 2 lagi variable. So awak perlu tambah, dekat declaration ni awak perlu tambah subtraction dan juga multiplication. Okay. Selepas tu, apa yang awak perlu buat? Okay, saya biarkan kosong di sini. Fill with 2 lines of arithmetic operation. Masukkan lagi 2 arithmetic operation yang mewakili subtraction dan multiplication. Kemudian gunakan 2 lagi printf di bahagian bawah, okey, untuk display output subtraction dan juga multiplication. Okey, boleh cuba dulu. Saya bagi 2 minit. Cuba dulu sendiri. Tapi kalau siapa yang dah buka lab notes tu sebenarnya dah ada jawapan lah untuk task 1. Okay, untuk task 1 saja ada jawapan yang saya sediakan. Okay, ini jawapan dia. Apa yang kita perlu buat hanyalah tambah lagi 2 line di bawah addition, subtraction sama dengan A tolak B untuk mewakili proses tolak. Kemudian multiplication equal to A times B, okay, to represent the multiplication operation. Okay. So by default, the value for addition, subtraction and multiplication, okay, berubah daripada nilai dia adalah kosong sahaja di sini. Kita tak define, kita tak berikan initial value. Okay, nilai addition sekarang menjadi 12, subtraction menjadi negatif 2 dan multiplication menjadi 35. Then what we have to do is to printf %d subtraction, printf %d multiplication. Okay, saya akan tulis sama-sama. Okay, dalam kes ni sama juga macam tadi, bila kita dah define kita dah define variable tersebut, bila kita type nama dia, contohnya saya tulis MUL sahaja, saya tulis MU sahaja, okey, dia akan terus tunjukkan satu drop down nama menyenaraikan variable yang mempunyai nama MU. So dalam kes ni ada multiplication dan saya hanya tekan enter. Dia akan jadi multiplication. Okay, seterusnya adalah untuk printf. Okay, kita copy paste saja benda yang hampir sama. Okay, yang kita perlu ubah adalah simbol, tambah kita jadikan simbol tolak.
Simbol ni pun kita boleh ubah, sama ada awak nak gunakan huruf X ataupun nak gunakan simbol asterisk, tak ada masalah. Mana-mana boleh. Tapi saya gunakan huruf X Dan di sini saya ubah nama pada sub. Dan di bawah ni saya ubah nama dia pada multiplication. Okey, siap. Semua orang siap Okey, jangan lupa save, Ctrl S. Bila awak lakukan sebarang edit, awak akan nampak di nama file tersebut, pada nama tersebut akan ada gambar simbol asterisk. Maksudnya awak tak save lagi. Okey, jadi kita run, dapat tak? Okey, harapnya semua orang dapat yang sama. 5 tambah 7, 12. 5 tolak 7, negatif 2. 5 kali 7, 35. Okey, dapat Ada yang ada error, jumpa error? Tak ada. Okey. Okey, kita pergi next. Ni senang lagi sebab kita gunakan integer untuk variable kita. Kelima variable ni adalah integer. Dan setakat ni kita boleh guna integer saja sebab kita punya operation adalah tambah, tolak dan darab. Dia tidak melibatkan perpuluhan. Okey, jadi macam mana kalau ada perpuluhan? Kalau ke dalam kes bahagi. Okey, ini adalah problem yang selanjutnya. Okay, ini tak perlu ni, saya nak explain saja, tak perlu buat. Okay, untuk arithmetic operation yang melibatkan division, perbahagian. Okey, kita kalau kita gunakan variable integer, jenis integer, seperti dalam coding ni, kita gunakan integer A, B, division dan modulus. Keempat-empat variable ni adalah integer. Maksudnya dia tidak boleh handle perpuluhan. Dia tak boleh handle perpuluhan. Okey, dan kita berikan nilai A 21, nilai B 10. Kemudian kita define division is equal to A divided by B. Okey, 21 bahagi 10. Jawapan dia sepatutnya adalah 2.1. Sepatutnya jawapannya adalah 2.1. Okey, tak apa. Kemudian modulus A, modulus B. Tadi kita dah belajar, modulus maksudnya baki dia adalah 21 bagi 10. Baki dia adalah 1. Okey, then we use printf, okay, to display the division. Sama macam tadi. Tadi kan tambah, tolak, darab. Kita tukar %D, A, B, division. Okay, division. Kita nak ditunjukkan nilai 21 bagi 10 adalah division, bahagi. Kemudian printf, %D, modulus, %D. So kita ada A, B dan modulus. Tapi bila kita klik run, okay, output yang kita akan dapat adalah 21 bahagi 10. Okay, 21 ni nilai A, 10 ni nilai B. Sama dengan 2. Division di bawah ni, nilai dia adalah 2. Okay. Kenapa ni terjadi? Adalah kerana jenis variable division yang telah kita isytiharkan adalah jenis integer. Jadi 2.1 tadi ni tak boleh diterima oleh storage division. Okay, storage division ni kita dah define dia sebagai int. Jadi bila kita ada nilai 2.1 yang kita nak masukkan ke dalam ni, dia akan bertukar menjadi 2 sahaja. Okey, sebab tu kita dapat output dia adalah 2. Yang seterusnya tak ada masalah lah, 21 modulus 10 sama dengan 1. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai perpuluhan? Bila kita buat kalkulator, kita tak naklah kalkulator kita kira-kira dapat nombor genap je kan. Kita nak ada perpuluhan. So kita akan gunakan integer type, kita akan gunakan variable type yang berbeza. Okey, untuk proses bahagi, ada rules yang kita perlu follow. Okay, ini adalah rules dia. Integer, bahagi dengan integer, hanya akan dapat integer. So sebenarnya dalam case yang sebelum ini, 21 ni integer, bahagi 10 integer. Nilai yang sebenarnya diproses ataupun diterima oleh komputer adalah 2. Memang nilai dia asalnya adalah 2. Dan bila dia masuk ke dalam division, dia akan kekal 2.
Okey, untuk kita dapatkan 2.1, tadi ni ada siapa ni? Printf persendi AB multiplication missing semicolon. Before. Okey, awak guna colon awak tak guna semicolon tu. Siapa yang upload tu? Kena letak nama. Saya tak tahu nama. Selepas multiplication, awak kena gunakan semicolon, bukan colon. Okey, sambung balik. Okey, untuk kita dapatkan nilai 2.1, maksudnya dalam kes ni tadi 21 bahagi 10. Kalau nilai dia kedua-duanya adalah integer, maka kita akan dapat jawapan dia juga adalah integer. Integer maksudnya 21 bahagi 10 akan dapat 2 kalau kedua-duanya adalah integer. Tapi kalau salah satu daripada 21 ataupun 10 ni adalah float, jenis float, maksudnya dia ada perpuluhan kat belakang. Okey, contoh yang ni contoh pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, float bahagi integer equal to float. Maksudnya katakan 21 dia adalah float, maksudnya dia ada perpuluhan 21.000 ada 6 perpuluhan 0,000 bahagi 10. 10 ni adalah integer. Bahagi 10 kita akan dapat 2.10000. Okey, 130. Sama juga untuk kes yang ketiga. Kita ada integer bahagi float. Maksudnya 21 bahagi 10.000 sama dengan 2.1. Okey. Hanya kes 2 dan 3 sahaja yang membolehkan kita dapat 2.1 sebagai jawapan. Okay. Jadi dalam arithmetic operation yang kita nak guna untuk bahagi, kita kena gunakan rules yang samalah. Kena gunakan rules yang sama. Iaitu integer yang pertama, tak kisah dia float ataupun integer. A sama dengan 5, kita gunakan dia integer. Tapi untuk B, kita gunakan nilai dia adalah float. Okay. Dan of course hasil dia di bawah ni, division pun sepatutnya adalah float. So float B sama dengan 7, division. So now we have float as the data type for variable B and division. So when we divide, division is equal to A divided by B. Okay, A ni integer, B adalah float. So kita akan dapat nilai division ni dalam bentuk float. Dalam kes ni 5 bahagi 7. So nilai division adalah 0.714286. Okay, ada 6 titik puluhan. Dan paling penting bila kita display, okay, kita kena gunakan format specifier yang betul lah. Okay, dalam kes ni %D untuk A sebab dia integer. Tapi untuk B dan division kita kena gunakan %F untuk float. Okay. Dan kemudian kita return 0 lah macam biasa. Okay, so ini adalah output dia. 5 bahagi 7.000 sama dengan 0.714. Ada satu lagi cara. Kalau kita nak gunakan kedua-duanya adalah integer, okay, masih dengan rules yang sama. Cuma dalam cara yang kedua ini kita namakan type casting. Okay, kita declare A dan B sebagai integer. So by default bila A dan B ni adalah integer, sepatutnya integer bahagi integer kita hanya akan dapat integer. Okay, kita tak akan dapat perpuluhan. Float division, division sahaja yang menjadi float. So division sama dengan A slash dalam kurungan float B. So apa yang terjadi di sini adalah variable B yang mana asalnya adalah jenis integer. Okay, disebabkan kita type casting dia dalam line ini, variable B ini dihandle sebagai float. Okay, dihandle sebagai float.
hanya untuk line ni sahaja, sementara waktu sahaja. Okay. Maksudnya dalam kes ni dia adalah A integer 5 bahagi B float 7. Okay, dia bukan integer seperti yang kita declare di atas. Tapi hanya untuk line division ni saja, line yang ketiga ni saja. So kita akan dapat jawapan 5 bahagi 7 sama dengan 0.714. Nilai dia akan sama. Okay, sama macam yang sebelum ni. Cuma yang berbeza adalah A dan B adalah float. A dan B adalah integer. Okay, bukan float. So bila kita type printf, kita gunakan %d untuk A, dan juga untuk B kita gunakan %d juga sebab dia adalah integer division. Okay. Okay, task 2. So next, buka CDAI semula. Buka CDAI, open new file. Okay, save as task2.c. Okay, task2.c. Okay. Task2.c. Okay, so sekarang menggunakan task 1 tadi. Okay, task 1 tadi awak ada lagi kan? Jangan dah delete pula. Task 1 ni awak copy semua, Ctrl A, Ctrl C. Awak paste dalam task 2. Okay. So dalam task 1 awak dah berjaya buat addition, subtraction dan multiplication. Sekarang ni awak perlu tambah satu lagi untuk bahagi. 5 bahagi 7 sama dengan 0.714. Dan perpuluhan ni hanya sampai 3 sahaja. 3 titik puluhan. So awak perlu tambah. Okay, awak perlu tambah satu lagi line di bawah ni. Float something variable. Kemudian di sini awak perlu letakkan operation untuk pembahagian. Okey, sebenarnya dari jawapan dah ni, division ni jawapan. Okey, ni pun jawapan juga, division. So sebenarnya awak dah tahu dah sini perlu letak apa. Dan awak perlu tambah satu lagi printf, %d bahagi %d sama dengan apa. Okey, so menggunakan task 1 tadi. Okey, copy daripada task 1 masuk ke task 2 dan tambah apa kat sini? Tambah apa ni? Load apa? Tambah apa? So saya bagi masa sebab hanya perlu 1, 2, 3 line saja yang awak perlu tambah. So saya bagi masa dalam 2 minit. Boleh? Yang lain semua sama daripada task 1. So awak hanya perlu tambah dekat sini float division sama dengan apa? Dan satu lagi printf division. Inilah %d bahagi %d. Ini isi apa ni? Letak persen apa? Persen D juga ke? Persen F ke? Persen C ke? Okey, siap dah semua? Saya tunjukkan jawapan. Kenapa 5 bagi 7 dapat kosong Sebab apa? mungkin dia tak ambil perpuluhan ke? Ni salah persen dia. Kenapa dia ambil kosong, integer? Kenapa tak keluar perpuluhan? Dia dah jawab tadi. Kenapa dia tak boleh handle perpuluhan? Sebab dia adalah bukan float. Jadi macam mana nak jadikan dia float? Macam mana nak jadikan persen D? Ya, kita jadikan dia sebagai float dan kita gunakan specifier persen %f. Okey, dan ini jawapan dia. Float, apa yang kita perlu tambah? Float division. Kita declare satu lagi variable, nama dia division. Jenis dia adalah float, maksudnya dia boleh handle perpuluhan.
Kemudian kita tambah satu operation. Division sama dengan A/float B. Okey, kita tambah typecasting kat sini typecasting. Sebab apa kita kena typecasting? Sebab kita gunakan B ni adalah float. Kita gunakan B ni adalah float. So kita typecasting dia float B. Dan kemudian di bawah ni printf %D kita nak dia ada tiga sahaja titik puluhan. Jadi kita letak point 3F. Kalau kita nak letak 4, kita letak point 4 dan seterusnya. Tapi kalau kita tak letak point 3 ni, dia akan keluar 0.714 dan 3 lagi titik puluhan. Okey. Dah dapat saya. Dapat Okey, so saya nak ubah sikit program ni. Saya nak dia jadi B sama dengan 7 ni adalah float. Dan division juga adalah float. Jadi boleh juga kita tulis program kita macam ni. Di mana B dan division tu sendiri adalah float. Jadi bila kita buat A bahagi B, tak ada masalah. Kita tak perlu buat typecasting. Cuma di sini kita perlu perkemaskanlah point 1. Sebab B sudah jadi float, so kita kena jadikan dia perpuluhan. Okey, dia akan keluar 7.0 lah. Sekejap, saya tak ingat point saja. Okey. So kalau kita nak bagi dia keluar nombor sahaja tanpa perpuluhan, kita jadikan dia point F. Pun boleh juga, cuma banyak sikit lah kita kena ubah. Kita kena tukar ni point F ni untuk variable B. Okey, senang sebab hanya perlu tambah 3. Okey, so make sure awak save task 2. Okey, dan kita ada sikit lagi masa. Saya akan teruskan dengan task yang terakhir. Okey, ada sikit lagi. Okey. Next. Kita dah selesai dengan calculator. Sekarang kita nak buat sedikit praktis menggunakan scanf. Okey, so make a new file. Make a new file. Namakan dia sebagai practice 4. Practice4.c. Okey, dalam practice ni okey, saya nak awak buat sikit practice 4 NTH ada printf scan. Okey, so dalam practice 4 ni, saya namakan dia practice 4. Practice 4.c. Okey, saya nak awak tulis INTH, biarkan kosong, tak ada nilai. Printf, how old are you? Semicolon. Scanf, %d, age. Printf, I am %d years old, age. Okay, so saya nak awak tambah dua line ni, printf dan scanf daripada practice 1 tadi Okay, so saya bagi masa dalam 3 minit, boleh? Type semula sahaja. Kita nak menggunakan scanf di mana user akan memasukkan nilai pada program dan nilai tersebut akan digunakan
oleh komputer untuk dimasukkan ke dalam variable age. Make sure awak guna simbol dan dekat nombor 7. Okey, dah siap? Jangan lupa save. Okey, siapa yang dah siap boleh cuba run. Okey, dan bila awak run, dia akan keluar macam ni Dia akan keluar how old are you? Dia tanya tanda soal, okey, macam dalam tulisan awak ni, how old are you? Dan akan ada active cursor berkelip-kelip dekat situ. Sebenarnya dia sedang menunggu input daripada user. Okey, dia menunggu input untuk scanf tersebut, %age. So di sini awak boleh masukkan nilai umur awak berapa, katakan 100, dan tekan enter. Dan nilai 100 tersebut akan dihantar ke variable age dan digunakan dalam printf yang seterusnya. I am 100 years old. Okey. Siapa yang dah siap boleh cuba run. Okey, awak cuba run banyak kali. Dan bila awak run kali kedua, okey, dia akan tanya soalan yang sama. Dan kali ini awak boleh masukkan nilai yang berbeza. Dan nilai tersebut akan dikemaskini dalam program tersebut, 21. Dia tak guna nilai 100 tadi. Dia guna nilai yang awak masukkan ketika awak run program tersebut. Okay, 21 years old. Okay. Awak boleh run lagi. Awak nak cuba masukkan, kali ni awak nak cuba test sikit. Nak masukkan nilai perpuluhan. Betul tak coding ni? Dia boleh baca integer sahaja ke? Okey, awak nak masukkan nilai perpuluhan 2.5. Agak-agak berapa keluar nilai dia? Kalau saya tekan enter sekarang. 2. Dia akan keluar 2 saja sebab apa? Sebab age ni adalah integer. Dia tak boleh handle 2.5. So walaupun kita masukkan 2.5, 2.3, komputer akan cuba masukkan dalam storage age, tapi disebabkan storage tu hanya boleh handle integer, maka 0.5 dan seterusnya akan dibuang. Hanya tinggal nombor depan sahaja. Okey, saya harap semua orang dapat. Kita ada satu lagi task yang terakhir. Task yang terakhir iaitu calculator. Nilai A dan nilai B ni kita akan tentukan. Okay. So untuk task 3, okey, buat satu lagi file baru, namakan dia sebagai task 3. So basically task 3 dengan task 2 ni hampir sama. Okey, cuma untuk task 3 kita nak gunakan scanf supaya komputer tanya kita nilai A, kemudian kita masukkan contohnya 10. Lepas tu komputer tanya kita nilai B. Okey, dia tak adalah tanya, maksudnya dia keluar B sama dengan, okey, kita masukkan nilai B 3. Dan terus dia akan automatik keluar 10 tambah 3, 13, 10 tolak 3, 7, 10 kali 3, 30, 10 bagi 3, 3.33. Okey, dia nak terus keluar macam ni. Jadi program awak sepatutnya ada printf, scanf, printf, scanf. Okey. Gunakan kefahaman yang awak dapat daripada practice 4 tadi, cara menggunakan printf dan scanf untuk task 3 ini. So awak boleh save task 3 ni sebagai task 3.c. So idea di sini adalah untuk masukkan nilai A, dan di sini untuk awak masukkan nilai B. Dan perhatikan di atas ni A, B tak ada nilai. A, B tak ada nilai. Division adalah float. So sepatutnya di sini adalah sama macam tadi lah, task 2. Okay, kat sini tak apa. Tak apa kat sini. Okay, so ada masa lagi 5 minit.
Actually awak hanya perlu tambah 1, 2, 3, 4. 4 line ni saja. Lagi 2 ni sebenarnya hampir sama saja dengan task 2. Okay, kena fikir sikit nak tambah macam mana. So untuk hari ni punya lab, okay, awak hanya perlu submit file task2.c dan task3.c. Okay, submit. Task2.c and task3.c. Only these two file. Ke dalam kalam submission pod saya letak sebagai apa nama? Submission lab 2 submission lab 2. Okey, saya letak di bawah sekali submission lab 2. Okey, cuba jawab. Kalau ada error, masalah, boleh share dekat Padlet. Saya tengok. Siapa yang dah berjaya siapkan task 2 dan task 3 dan telah selesai upload di kalam, submit di kalam, boleh ni lah, boleh leave Google Meet ni, tak ada masalah. Lepas ni ada kelas lain kan? Ke tak ada? Ada. Okey, so saya akan limitkan sampai pukul 10 sajalah. Okey, sampai pukul 10 saya akan off Google Meet dan kalau ada soalan selepas tu boleh tanya lagi lah lepas tu Okey, sekarang ni kalau siapa yang ada soalan boleh tanya dulu. Macam biasa saya akan upload juga di kalam recording pada hari ini. Okay, cuba untuk jawab sendiri dulu. Kalau nak discuss sebenarnya boleh. Okay, awak boleh buka mic dan awak boleh discuss dengan kawan awak kat sini, tak ada masalah. Dia bisa ramai-ramai pula sembang kan, ni pula tak dengar kan. Tapi boleh juga awak tunjuk dekat Padlet awak punya error, so orang lain pun boleh tengok juga kenapa masalah. So kita cuba amalkan, kita namakan cooperative learning cooperative learning. Maksudnya semua orang sama-sama bantu semua orang untuk faham. Maksudnya kalau ada soalan kita boleh tanya pada semua. Ya saya. Task yang sebelum ni kita belajar tu apa yang panggil yang ada kaitan dengan mana ya Allah. Task 2. Task 2 yang panggil ni. Yang ada kaitan dengan task 3 ni task 2 lah. Dalam task 2 awak dah buat semua ni, awak dah buat addition, subtraction, multiplication dan division. Tinggal lagi dalam task 2 nilai A dan B kita letak 5 dan 7. Okey. Nampak ni dalam ni task 2 nilai A 5, nilai B 7. Kita dah define dia awal-awal. Tapi dalam task 3 kita nak dia kosong. Kita nak dia kosong dan kita nak gunakan scanf macam tadi awak guna dalam practice 4. Okay, dalam practice 4 tadi awak gunakan scanf untuk age, untuk umur. Okay, untuk task 3 awak gunakan scanf untuk variable A dan variable B. Submit tengah malam ni boleh ke line tak clear? Boleh. Saya letak due date submission dekat kalam tu sampai hari apa saya hantar? Sampai hari Isnin 2 November. 3 hari. Ada 3 hari 14 jam untuk awak siapkan dan submit. Saya rasa insyaAllah boleh cepat je. Apa yang pasal printf dengan scanf tu? Printf kita guna untuk display. Kita guna untuk arahkan komputer. Okey, komputer keluarkan
ataupun display perkataan yang di dalam printf tersebut. Scanf ni untuk komputer terima. Untuk komputer terima input yang kita hantar daripada CDER ni di bahagian bawah. Okay. Saya kena buka balik lecture note untuk tunjukkan contoh yang berkaitan. Submit sampai pukul 3 hari Isnin. Okey, ni siapa ni? Syafiq. Kenapa ada error tu? Scanf %d. Okey, age awak tak letak simbol dan. Okey, syarat untuk gunakan scanf awak kena ada simbol dan ya. %d and age ada simbol. Okey, itu beza scanf dengan printf Scanf untuk kita masukkan input, format dia adalah kita kena letak format specifier bergantung kepada jenis variable yang kita nak letak value tersebut. Dalam kes ni kita nak letak value tu dalam variable age. Dan variable age ni kita tahu kita dah declare dia sebagai integer. So kita gunakan format specifier untuk integer iaitu %d. Dan untuk kita masukkan scanf ni ke dalam value tersebut ke dalam variable age, kita kena letak simbol dan, simbol n. Okay, simbol n dekat nombor 7. Itu yang paling membezakan lah antara scanf dengan printf. Okay. Printf pula untuk kita display. Untuk kita keluarkan dekat bahagian bawah output tu bila kita run, dia akan keluar how old are you? I am years old. Macam dalam lecture yang pertama, hello world, welcome to DMM 1313 contohnya. So itu kegunaan printf untuk display saja, untuk keluarkan output. Tapi scanf ni untuk kita berikan input. Okey, kita berikan input ke dalam coding kita. So dalam kes ni printf, how old are you? Okey, dia keluarkan output, dia tanya soalan, dia keluarkan ayat ni, how old are you? Scanf, kita yang kena berikan input kepada komputer. Kita masukkan apa-apa nilai, 10, 20, 30. Kemudian kita kena tekan enter. Dan nilai tersebut akan dihantar ke dalam variable age ni. Dan line yang seterusnya printf, I am %d years old. Sekarang nilai yang kita dah masukkan tadi akan digunakan semula dekat printf ni, akan di-display semula. Okay. I am, katakan tadi kita masukkan 20, so sini akan keluar 20 years old, 20 years old. Okay, itu kegunaan utama printf dan scanf. Dan ni memang kena sangat, awak kena faham betul-betul sebab awak akan guna banyaklah printf dan scanf ni dalam coding selepas ini. Okey, satu lagi yang penting printf dan scanf ni adalah format dia format. Format dia. So printf tadi saya dah tunjuk display output. Okey, sini kita ada editing pane. Okey, awak punya bahagian tempat awak menaip semua. Kemudian bila awak run, kita akan ada output pane. Output pane ni tempat keluarnya semua output. Kalau kita tulis printf, kalau kita gunakan arahan printf dalam editing pane ni, output tu akan keluar dekat sini, dekat output pane. Kemudian output pane ni pula terbalik. Kalau kita gunakan scanf, output pane ni dia akan terima input dan dia akan hantar ke dalam program kita di dalam ni. Ini contoh printf yang telah kita buat. Okay, sebelum ni dalam lecture yang pertama kita dah buat printf hello world. So dia akan print ataupun dia akan display hello world dekat output pane tadi dekat output pane.
Satu lagi yang kita dah guna hari ni, kita gunakan variable ataupun argument. Variable argument. That weight is %F kilogram. %F ni adalah format specifier bagi variable weight. Jadi variable weight ni kita boleh letak apa-apa nilai lah. Kita letak 100 ke, 5.2 ke. So dia akan tunjukkan nilai di dalam variable weight ni. So dia akan display that weight is 100 kg contohnya. So itu function untuk printf. Okay, ni contoh I am % years old, age. Ni kita dah buat tadi. Age equal to 18. So kita akan dapat I am 18 years old. I am 18 years old. So kalau kita ubah nilai 18 ni, kita ubah pada lain 20 ke 30. So dia akan ikutlah I am 20, I am 30 dan seterusnya. Okay, data type saya dah tentu tadi. Ini kalau kita dah guna dua variable dalam satu statement yang sama. Okay, printf, dalam printf ni ada dua variable. So kita kena pastikan susunan variable tersebut adalah mengikut kepada susunan di dalam statement tersebut. So kalau integer is %d, ni yang pertama, %d yang pertama sepatutnya adalah variable yang pertama. Kemudian kita ada %f, kita ada variable yang kedua, so sepatutnya dia refer kepada variable yang kedua. Okay, 956 dah. Ada lagi pertanyaan dekat berkenaan dengan coding, ada error ke? Okay, siapa yang masih kurang faham printf dengan scanf, awak boleh cuba main dengan awak punya program dulu. Okay, awak main dengan, hari ni kita dah buat lab 2. So kita dah buat practice 1 sampai practice 4, task 1 sampai task 3. Okay, so awak boleh kalau awak punya program tak ada error, okay, awak boleh cuba adjust ataupun awak boleh main-main, tukar-tukar nilai, tukar-tukar nama variable, okay, dekat awak punya program. So bila awak buat macam tu, awak akan nampak apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan printf, scanf, variable yang berbeza dan sebagainya. Okay. Ya. Video ni sekarang kalah. Video ni ada dalam kalam. Saya upload dekat YouTube lah dan saya letak link tu dalam kalam. Alright. So kalau siapa yang nak tengok dekat YouTube pun boleh. Siapa yang nak tengok dekat kalam boleh. Cuma function timestamp dekat kalam saya rasa tak berfungsi. Kalau awak nak guna timestamp, awak nak cari topik-topik yang kecil, awak gunakan YouTube lah untuk tengok. Doktor bila last submit Submit lagi 13 jam 3 hari 14 jam lagi. Pada hari Isnin 11.59 malam. Oh. Isnin 11.59 malam. So submit 2 file saja, task 2 dan task 3 sahaja. Okay, submission lab 2. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya off record dulu. Sir, saya nak tanya.